Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di kelas Haraki yang ke-7, di mana pada hari ini kita akan mempelajari beberapa perkara yang perlu kita tekankan, yang perlu kita ketahui apabila kita membaca Al-Quran. Perkara pertama, ada beberapa perkataan apabila kita berhenti berakhir dengan baris dua. Di sini saya tunjukkan dua contoh di mana baris dua ini pengakhirannya adalah huruf alif. Bila mana baris dua dan pengakhirannya adalah huruf alif, maka kita akan membacanya seperti buka pintu. Okey, bagaimanakah kaedahnya? Bila mana kita berhenti, kita akan buang satu baris. Bila sudah buang satu baris, maka bila kita buat kaedah awan, hujan dan simbol, yang kita jumpa adalah alif kosong, maka simbolnya adalah tolak. Jadi dia dibaca dengan panjang dua harakat. Baiklah, bagi perkataan yang pertama, bacaannya seperti ini. Alima. Bagi perkataan yang kedua juga sama juga, kita buangkan satu baris apabila kita berhenti. Untuk berhenti sahaja. Bila kita baca sambung, kita tidak akan buang barisnya. Bila berhenti, maka bunyinya seperti Aziza. Begitulah yang perlu kita ambil penekanan apabila kita buat kaedah awan, hujan, simbol. Bila mana ada baris dua, kita berhenti ataupun dalam satu-satu perkataan kita akan buang satu baris dan dia akan dibaca seperti buka pintu, iaitu dua harakat. Yang paling penting adalah ada huruf alif. Ada huruf alif ataupun huruf mad. Bila mana ada huruf alif, dia akan dibaca dengan bacaan panjang dua harakat apabila berhenti. Baiklah, seterusnya apa yang perlu kita tekankan apabila membaca Al-Quran adalah perkataan Allah. Baiklah, dalam Al-Quran, tulisan perkataan Allah adalah seperti ini, baris atas. Jadi, dalam kaedah haraki, apabila kita membulat baris atas ini, kita akan tulis titik. Baiklah, untuk perkataan Allah, dia ada special sedikit. Kerana perkataan Allah hakikatnya dia seperti ini. Dia ada alif kecil, tapi dalam Al-Quran dia buat baris atas. Jadi ingat, bila mana perkataan Allah, maka automatically dia akan buka pintu. Jadi Allah, Allahu. Begitu. Baiklah, untuk perkataan Allah ini juga, dari segi pembacaan, kita kena tahu sebutan huruf Allah ini ada tebal dan nipis. Di mana yang tebal adalah baris atas dan baris depan sahaja. Hanya baris bawah sahaja yang akan dibaca dengan nipis. Ataupun lebih mudah kita katakan bahawa dia dibaca dengan seperti biasa sahaja. Contohnya baca adalah kita membaca basmalah. Kita baca bismillah. Kita tidak baca bismillah. Tak payah. Kita hanya dibaca, dia perkataan Allah itu dibaca nipis. Jadi kita baca dengan nipis. Bismillahi. Bismillahi. Tetapi apabila kita jumpa baris atas dan baris depan, maka dia dibaca dengan tebal. Tebal. Mesti dibaca tebal. Jadi contoh yang saya berikan ini, dia dibaca wamallahu. Wamallahu. Muncungkan sikit mulut tu, lidah ada lengkungan sedikit. Wamallahu. Humullahu. Humullahu. Beza dengan baris bawah Bismillahi. Begitulah
beberapa perkara yang perlu ditekankan apabila membaca Al-Quran. Dan saya sudah pasti kita sudah mempelajari huruf hijaiyah. Kalau para penonton yang melihat dan mengikuti daripada pembelajaran pertama dan membuat latihan, insya-Allah sudah memahami dan tidak keliru dengan huruf hijaiyah. Seterusnya mempelajari 10 simbol yang boleh melancarkan, boleh membetulkan bacaan Al-Quran kita hampir 90% dan boleh aplikasikan praktik latih baca Al-Quran. Kemudian ini hanyalah beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Jika pembelajaran sebelum ini diberikan penekanan, anda boleh membaca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid. Dan sekarang ini kita nak mempercantikkan lagi bacaan kita dengan mengetahui beberapa aspek. Baiklah, sekarang ini perkara yang kita akan jumpa di dalam Al-Quran adalah dalam hukum hamzah wasal. Hamzah wasal. Baiklah, hamzah wasal ini untuk mudah kita faham bagi kita lah yang baru mempelajari Al-Quran atau keliru dengan perkataan Arab ini, hamzah wasal ini adalah permulaan ayat tidak ada baris. Permulaan ayat tidak ada baris. Kenapa dia beritahu hamzah wasal? Kerana pada awal ayat itu ada huruf alif dan tidak ada baris. Maka di sini kita akan keliru. Bagaimana kita ingin membaca? Adakah dia di baris atas, baris bawah, ataupun baris depan? Jadi di sini saya ingin kongsikan formula yang saya telah ciptakan untuk memudahkan para hadirin untuk membaca Al-Quran dengan lebih lancar dan lebih baik. Formulanya adalah alif lam atas, 1, 2, 3 depan, atas bawah bawah. Sekali lagi, alif lam atas, 1, 2, 3 depan, atas bawah bawah. Bagaimana kita ingin menggunakan formula ini? Baiklah, formula ini terbahagi kepada 3 kategori. Kategori pertama ini adalah mengikut turutan. Kategori pertama, kita mula-mula kita akan melihat kepada alif lam. Sekiranya ada alif lam, maka dia dibaca dengan baris atas. Seterusnya, kategori peringkat yang kedua pula, contohlah tidak ada alif lam, kita akan tengok kepada 1, 2, 3 perkataan. Bukan perkataan, huruf. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Adakah huruf yang ketiga itu berbaris depan? Sekiranya berbaris depan, maka dia dibaca dengan baris depan juga bagi perkataan yang pertama. Dan seterusnya, apabila huruf yang ketiga itu adalah dari baris atas dan bawah, maka dia dibaca dengan baris bawah. Itu sahaja formulanya. Mari kita lihat kepada praktikalnya. Okey, praktikalnya, kalau kita lihat kepada contoh 3 perkataan ini, pertama sekali, kita tengok kepada contoh atas ni, dia ada alif lam. Automatik kita akan buat baris atas dan kita akan baca baris atas. Alhamdu. Okey, baiklah. Untuk perkataan ini, kita tengok kepada 3 perkataan. 1, 2, 3. Dia bukan di baris depan, dia di baris bawah. Maka kita baca di baris bawah. Ihdina. Dan yang ketiga ini, kita pun buat juga dengan formula itu. 1, 2, 3. Dan dia bertulis ada berbaris depan. Maka kita baca dengan baris depan. Uqtulu. Baiklah, formula ini sangat mudah dan boleh kita gunakan apabila kita bertemu dengan hamzah wasal ataupun permulaan ayat yang tidak ada baris, tetapi hanya ada di satu tempat sahaja yang tidak relevan guna formula ini, iaitu surah Al-Ahqaf ayat 4. Surah Al-Ahqaf ayat 4 sepatutnya dia dibaca dengan baris depan, tetapi 4 itu dia dibaca dengan baris bawah. Itu sahaja. Yang lain kita ikut formula ini
alif lam atas, 1 2 3 depan, atas bawah bawah. Maksudnya alif lam atas lah, 1 2 3. Kalau depan dibaca depan, kalau atas bawah bawah. Jadi itu. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu kita tekankan, iaitu apabila kita berhenti, kita berjumpa baris dua dan ada alif pada hujungnya, dan perkataan Allah, bagaimana dia baca tebal dan nipis, dan ada panjang, ada alif kecil di tengah-tengahnya. Dan kemudian kita masuk kepada bab hamzah wasal, di mana permulaannya hanya ada alif dan tidak ada baris. Baris mana yang kita ingin bacakan, formula telah saya berikan, kecuali yang ini special, jadi baca dengan baris bawah. Jadi itu sahaja, dan ini merupakan video kedua terakhir. Dan kepada hadirin semua yang telah mengikuti semua video yang telah saya kongsikan, boleh ulang kaji, lihat semula kepada video, dan sekiranya tidak faham, boleh komen di bawah video tersebut untuk penjelasan yang lebih mendalam. Dan hadirin yang baru saja mengikuti beberapa video, boleh scroll ke bawah dan lihat daripada awal pembelajaran. Ikuti perlahan-lahan, jangan skip, ikuti perlahan-lahan. InsyaAllah kalau ada niat yang kukuh untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran, sekiranya ikut kaedah ini, kaedah yang mudah dan santai ini, InsyaAllah kita dapat baca Al-Quran dengan baik. Esok merupakan pembelajaran kita yang terakhir, yang kita telah jauh belajar. Esok merupakan kelas kita yang ke-8, di mana esok kita akan mempelajari berkaitan dengan huruf muqatta'ah dan beberapa bacaan yang khusus saya akan kongsikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.